Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM FM. Angkatan Pertahanan Awam APM menyasarkan 10,000 penjawat awam menyertai pasukan sukarelawan penjawat awam PSPA pada tahun ini. Pada sidang media selepas menyempurnakan pelepasan PSPA bagi penugasan Pasca Bencana ke negeri Johor dan Pahang, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi APM Abdul Wahab Rahim berkata, pasukan tersebut setakat ini menerima penyertaan sejumlah 2,000 sukarelawan dan mereka telah selesai mengikuti kursus asas sukarelawan penjawat awam di bawah seliaan APM. PSPA merupakan pasukan yang disertai oleh penjawat awam mewakili kementerian, jabatan dan agensi kerajaan di seluruh negara. Universiti Teknologi Petronas UTP melancarkan satu inisiatif baru berorientasikan kemasyarakatan khusus Lawas Sarawak. Dikenali sebagai Program Inovasi Sosial Akar Umbi atau Towards Uplifting Lives Program TULIP. Inisiatif itu dibiayai bersama oleh pihak Petronas, Siasan Hasanah dan Tanggungjawab Sosial Universiti USR UTP. Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA akan memastikan setiap masalah yang dihadapi oleh mangsa banjir melibatkan masyarakat orang asli di seluruh negara akan diselesaikan dengan segera. Sehubungan itu, jelas Ketua Pengarah JAKOA, Datuk Sapiah Muhammad Noor, masalah itu tidak hanya tertumpu kepada bekalan makanan dan juga keperluan harian sahaja, tetapi ia meliputi segala aspek, serta menambah pihaknya akan sentiasa memantau kawasan perkampungan orang asli, khususnya dengan pegawai dan kaki tangan jabatan itu, dan akan cuba menyelesaikan masalah yang timbul secepat mungkin. Sekian saja berita IKIM FM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan. Bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400 untuk tahu kaedahnya. Pahala, rugi. Dan di sana ada orang yang beruntung walaupun dia tidur di atas katilnya, walaupun dia menunggang kuda ataupun menaiki kenderaan, dia bekerja di pejabat, bukan dia datang ke masjid, tetapi mereka ini mendapat pahala di sisi Allah. Contohnya kita datang bekerja setiap hari, daripada hari Isnin sampai hari Sabtu. Kalau DJ ni hari Ahad pun Trappers 1 pun dapat first class, Trappers 2 pun dapat first class di University of Cambridge, dan George Crown Prize untuk Roman Law, Certificate of Honor dan Bar Final Middle Temple London. Merupakan satu katakan, belah ni bukan Muslim, jadi kita boleh ambil barang. Tidak, Islam tak berikan, Islam tak benarkan. Kita menyakiti, menghina pun Islam tak bagi. Kita tak boleh hina agama orang lain. Itu dalam prinsip Islam. Belum dia ambil, dalam hadis Bukhari ada menyebut Nabi melarang para peniaga untuk dia jual barang yang dia beli, dijual di tempat yang dibeli. Melainkan dia kena apa? Dia kena alihkan dulu barang itu
bahawa orang-orang yang begini sebenarnya adalah orang-orang yang telah melakukan akan kita katakan kemaksiatan dan juga melakukan kekufurannya, iaitu pada ayat yang ke-37 Allah menyatakan fa'amma man tagha, ya, dan bagi orang Okey, baik. Assalamualaikum. المصير اللهم عليك توكلت وإليك 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 المصير Wahai Tuhan, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. Wahai Tuhanku, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. اللهم عليك توكلت وإليك المصير 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 Melaka 89.5. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Kitab Bicara Darah Wanita, Syara & Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas & Ikim, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur, Laporan Khas dan bacaan surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh dalam Inspirasi Ilmu dari 10 pagi hingga 1 tengah hari hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. Dengan kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi berada di IKIM FM, inspirasi utama anda, dan kita dah pun masuk ke segmen Inspirasi Ilmu bermula jam 10 pagi ini sampai 1 tengah hari nanti. Semoga baik-baik lagi dalam hari ini. Aturan kita, susunan kita dan apa yang nak buat tu pun jom sama-sama kita mulakan. Sebut yang baik-baik juga, okey, dan niat pun yang baik-baik juga untuk laksanakan apa sahaja tugasan kita. Sebab kalau kita buat kerja memang rasa macam ya Allah, rasa macam lelahnya kita kan, ataupun rasa macam banyak lagi yang kita perlu laksanakan kerja-kerja, kadang-kadang rasa macam penat juga kan. Tapi jangan risau, Allah tahu lelah kita dan Allah tahu niat kita. Perbetulkan sebaik mungkin, fokus dan banyakkan lagi niat kita dengan sebaik-baiknya. Sebab bila kita ada faham di situ, Allah
melihat kita lebih sabar dan lebih banyak untuk kita nak perbaiki lagi ibadah kita. Semoga dipermudahkan jalan-jalan kehidupan kita ini dengan sebaik mungkin. Amin insya-Allah. Okey. Terima kasih tim daripada Inspirasi Pagi tadi. 4 jam dah bersama-sama tu. Dah pun masuk ke segmen seterusnya ini. Saya akan teruskan lagi sampai 1 tengah hari nanti, sebab selepas ni kita ada rancangan Tahsinul Ibadah bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Tonton di YouTube, di Facebook Live macam biasa. Kita nak fahamkan lagi tentang bukaan bacaan kitab kita nanti, okey, dan anda boleh sama-sama sampaikan soalan juga. Dah pun kita aktifkan talian kita sekarang. WhatsApp terus ke talian konti 011-29004004. InsyaAllah kita akan sama-sama belajar nanti bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Jom kita nak berhibur dahulu bersama dengan Ayai featuring dengan Ultimate, lagunya Duniaku Dakwahku. Kekal bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Ayo. Ya Rahim, mohon terangkan hatiku jika ku beri keterangan. Ya Karim, mohon senangkan usahaku, caraku dalam menyebarkan namamu, cahayamu, wahaiku, kau yang satu. Satu kalam cetusan mindamu dan menyubur indah imanku. Kala hatiku dirundungi mega, kembali ke jalan syurganya. Tiada ikutan yang terpaling indah, membawaku tenang di sana. Dakwaku seikhlas hati terbina, pencetus rasa di jiwa. Hanya iman pengubah jiwa. Dakwaku umat terbela, yang buruk disangkal, yang benar dimulia. Tegakkan syariat di dunia, tiada gentar tempuh segala. Hidup kita hanya miliknya, takkan ku berpaling darinya. Duniaku dakwaku selamanya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allahu, Allahu Akbar. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allahu, Allahu Akbar. Dakwahku pencaturan, dakwahku bak pelaburan. Moga esok nanti bila ia matang berbuah sebelum sangka kala datang. Biar dakwahku menjadi bekal untuk aku, kamu dan semua kenalan. Banyak tarikan raja sepanjang jalan, dakwahku menyuruh langkahku ke hadapan. Hanya iman pengubah jiwa. Dakwaku umat terbela, yang buruk disangkal, yang benar dimulia. Tegakkan syariat di dunia, tiada gentar tempuh segala. Hidup kita hanya miliknya, takkan ku berpaling darinya. Duniaku dakwaku selamanya. Ya Rahim, mohon terangkan hatiku jika aku beri keterangan. Ya Karim, mohon senangkan usahaku, caraku dalam menyebarkan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allahu, Allahu Akbar. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allahu, Allahu Akbar. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allahu, Allahu Akbar. UniSyams membuka kemasukan sesi Februari 2024. 41 program pelbagai bidang ditawarkan di peringkat asasi, diploma, sarjana muda, sarjana dan PhD. Sistem pengajian berintegrasi, program diiktiraf KPT dan MQA, rekod kebolehpasaran yang tinggi dan pembiayaan pendidikan turut disediakan. Mohon sekarang di unisyams.edu.my atau hubungi 011-6140-7503. Jom masuk UniSyams. Jadikan UniSyams destinasi pengajian pilihan anda. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah.
media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni, kita hanya bersiaran di Radio IKIM je. Sekarang, Radio IKIM tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial IKIM lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Pada suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di masjid berjalan ingin mengajar sahabat-sahabat beliau. Datang seorang badui daripada belakang yang menarik selendang Rasulullah yang berada di atas bahu Rasulullah, dan pada waktu itu selendang itu terbuat daripada kain yang agak kasar sehingga tarikan yang begitu kuat kepada selendang itu menyebabkan leher baginda Rasulullah merasa merah atau berubah warna menjadi merah kerana tarikan yang begitu kuat daripada seorang badui yang mengatakan kepada Rasulullah,
a'tini min malillahi la min mali abika wala ummik. Berikan kepada aku pemberian harta yang bukan dimiliki oleh ayah dan ibumu, kata Badui itu meminta kepada Rasulullah. Sahabat baginda yang berada di sekeliling marah dan berang akan perbuatan Badui itu dan ingin menghalau serta melukai kepada Badui tersebut. Baginda menghalangnya dan meredakan keadaan. Baginda memberikan apa yang ada pada baginda pada ketika itu. Kemudian baginda bertanya, hal ahsantu ilaika ya akhal Arab? Adakah aku sudah berbuat baik kepadamu wahai saudara daripada orang Arab? Seorang Badui itu mengatakan, la ahsanta wala ajmalt. Kamu tak beri sedikit pun kebaikan kepada aku. Kamu hanya bagi kepada aku sedikit sahaja pemberian. Berikanlah lagi kepada aku pemberian yang lebih daripada pemberianmu ini. Baginda masuk ke dalam rumah dan memberikan kepada Badui itu pemberian, sehingga Badui itu merasa puas dengan pemberian baginda Rasulullah. Setelah ditanya oleh baginda Rasulullah dan Badui itu mengungkapkan akan kepuasan pemberian baginda Rasulullah, baginda mengingatkan kepadanya, wahai saudara daripada bangsa Arab, kata-kata kamu tadi di hadapan sahabat-sahabat aku menyebabkan mereka tidak puas hati. Bolehkah kamu keluar dan berkata-kata kepada mereka dengan kata-kata yang menyebabkan mereka puas hati, senang dan gembira? Badui itu mengiyakan permintaan Rasulullah. Badui itu keluar dan duduk ataupun menyampaikan di hadapan para sahabat Nabi dengan kata-kata, dia mengatakan, sebelum aku datang ke sini tak ada orang yang aku sangat benci melebihi kebencian aku kepada orang ini, yakni Rasulullah. Dan tak ada negeri yang sangat juga aku benci sebelum ini melebihi kebencian aku kepada negeri ini, yakni kota Madinah. Tapi sekarang tak ada orang yang lebih aku amat cintai melebihi kecintaan aku kepada orang ini, yakni Rasulullah. Dan tak ada negeri yang lebih dan amat aku cintai melebihi kecintaan aku kepada negeri ini, yakni kota Madinah. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Baklah 91.5 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh. Kita nak teruskan lagi bual bicara kita di inspirasi ilmu ini. Dan hari Khamis pagi kita nak sama-sama bawakan lagi kepada anda rancangan Tahsinul Ibadah. Jom tonton sekarang di YouTube, di Facebook IKIM, sebab kita nak bersara langsung juga di situ untuk kita nak fahamkan lagi, bawakan lagi dalam sudut kita bincang-bincang berkaitan dengan ibadah. Untuk itu juga anda boleh sama-sama sertai kita dengan soalan dan juga dengan bersama-sama perkongsian anda dekat dalam talian WhatsApp konti 017290040004. Juga anda boleh letakkan di bahagian ruangan komen di Facebook juga di YouTube Live IKIM. Okey, menerusi rancangan Tahsinul Ibadah, jom sama-sama kita nak fahamkan lagi dengan perkongsian ilmu oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram yang dah pun ada dekat konti kita ini nak menggalung-galungkan kehadiran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Syukur. Ustaz, terima kasih Ustaz sampai juga Ustaz di konti IKIM setiap Saban Khamis pagi ni Ustaz. Alhamdulillah. Dan kita nak sama-sama juga perkasakan lagi, perhebatkan lagi dalam pertemuan kita ini untuk kita nak fahamkan lagi. Dan hari ini kita nak faham tentang Intisari Matan Al-Zubat. Itu rujukan kitabnya. Ini dia. Kitab dia di sini saya tengah tunjuk ni, Intisari Matan Al-Zubat, kitabnya yang kita nak fahamkan dalam bacaan kitab kita. Untuk kali ini kita akan faham dari sudut tajuk kita, iaitu suluh atau perdamaian. Nanti kita bincang kat situ. Tapi sebelum kita nak mulakan sesi bacaan kitab kita, Ustaz, sedikit Ustaz sebagai mukadimah awal, sebagai pesan-pesan buat kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Terima kasih kepada
DJ Syafiq. Sama Ustaz. Sekali lagi bersama-sama dengan kita selaku penerbit rancangan Tahsinul Ibadah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi kebaikan kepada beliau. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud ilmu itu dituntut dan dipelajari? Ilmu agama secara khususnya, ia dituntut bukan kerana ilmu itu sendiri. Bukan kerana hanya semata-mata mahu menambah pengetahuan. Semata-mata. Ataupun bukan hanya mahu memperbanyakkan, meluaskan knowledge. Tetapi ilmu agama secara khusus, ia dipelajari untuk diamalkan. Dipelajari untuk diamalkan. Dipelajari supaya ilmu itu memberi kesan kepada pemegang ilmu tersebut. Memberi kesan kepada kehidupan dia. Memberi kesan kepada akhlaknya, budi pekertinya, cara pergaulannya. Sehingga boleh dibezakan ini orang yang berilmu, ini orang yang tidak berilmu. Iaitu dibezakan melalui amalan. Bukan hanya semata-mata melalui perkataan. Di India ada sebuah madrasah yang terkenal yang selalu dipanggil sebagai Darul Ulum Deoband. Darul Ulum Deoband. Dulu-dulu Darul Ulum Deoband ini, orang yang datang ke sana ataupun petugas-petugas, contohnya Pak Cik potong rumput, Pak Cik tukang masak, dia boleh kenal budak ni baru masuk ke ataupun berada di tahap yang kedua ke ketiga ke, pengajian di sana 8 tahun. Dia dapat bezakan. Okey. Ini budak baru ni. Ini budak pertengahan ni. Ini budak dah tahun akhir. Dapat dikenali itu daripada tingkah laku dia. Sikapnya. Daripada sikap dia, daripada perwatakan dia, daripada kewarakannya. Itulah sebenarnya maksud daripada ilmu. Kita tidak boleh mendidik anak bangsa kita semata-mata maksud belajar supaya dapat jawatan besar ataupun dapat gaji besar, dan bila dapat gaji besar dapat duit banyak. Tidak sepatutnya didoktrin pemikiran anak bangsa kita maksud daripada ilmu adalah menghasilkan duit sahaja. Ya. Tetapi lebih daripada itu, iaitu maksud daripada ilmu adalah berkhidmat. Berkhidmat apa-apa yang boleh kita sumbangkan kepada masyarakat, boleh kita sumbangkan kepada agama. Kerana ia akan membantu satu generasi yang dia tak nak belajar. Kerana apa? Dengan berhujah, apa perlu saya belajar? Sekarang ini jalan untuk mendapatkan duit terbuka luas, pelbagai platform yang boleh saya gunakan untuk menghasilkan duit tanpa perlu ada education pun. Maka menyebabkan akan wujud golongan yang dia men-skip dan tidak mahu masuk ke sekolah dan tempat pengajian. Jadi sebenarnya maksud belajar ilmu itu lebih besar daripada hanya semata-mata mewujudkan harta, menghasilkan harta. Sebenarnya lebih daripada itu, orang yang berilmu berkhidmat dengan ilmu dia itu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan kepada masyarakat. Itu maksud yang sebenar. Kalau tidak, orang belajar ilmu agama pun mensasarkan daripada belajar ilmu agama untuk dapatkan duit. Ya. Kalau silap gayanya, bukan ilmu dunia saja, bagi ilmu agama pun boleh berubah niatnya, berubah wawasannya kepada hanya semata-mata untuk menghasilkan mata benda dunia. Wallahu a'lam. InsyaAllah Ustaz, itu dia kan pentingnya ilmu itu apabila kita dilengkapi, difahami dan juga disentiasa ada dengan kita itu ilmu yang menyebabkan kita letak
meningkatkan darjat kita ini bersama Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik mungkin, dan kita letakkanlah ilmu itu bukan kata sekadar semata-mata waktu-waktu tertentu je kan kita nak belajar kan Ustaz, tapi nak diteruskan ilmu itu, belajar dia tu sampai bila-bila. Itu yang penting tu, masya-Allah. Amin amin. Okey, dan terima kasih yang dah mula masuk ke ruangan komen kita. Puan Sarbiah Abu Bakar, Puan Zaliha Syafi'i, Maznah Ismail, Rozita Kasman, lagi Saleh Talib. Ramai lagi ni yang mula masuk ke dalam ruangan komen kita. Terima kasih banyak-banyak, dan like, komen, share banyak-banyak lagi, follow rapat-rapat untuk kita fahamkan lagi perkongsian kita untuk hari ini. Baik, jom kita nak buka kitab Matan Al-Zubat. Ini dia kitabnya, sekali lagi saya tunjukkan dekat sini. Okey, kitab dia yang mana kita boleh buka ke halaman 159. Itu dah halaman dia. Kita nak faham dalam tajuk suluh atau perdamaian. Ustaz, sedikit mukadimah awal tentang tajuk ini, Ustaz, silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita akan masuk pada bab baru. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangkap syair yang kita akan baca. Ya. Ia berkaitan dengan apa yang disebut sebagai suluh dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Melayunya perdamaian. Perdamaian berlaku dalam banyak sebab ataupun banyak keadaan. Ada perdamaian di antara orang Islam dengan orang bukan Islam yang mungkin kita panggil sebagai hudnah ataupun gencatan senjata, seperti mana yang pernah Nabi buat dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Ada juga perdamaian dalam bentuk di antara kerajaan dengan pemberontak misalnya. Ataupun ada perdamaian di antara suami isteri yang bercakaran. Dan ada perdamaian dalam bab-bab ataupun isu-isu yang berkaitan dengan kewangan. Yang kita nak bahaskan hari ini apa dia? Kita nak bahaskan yang terakhir tadi, iaitu perdamaian di antara kedua belah pihak dalam isu-isu yang melibatkan kewangan. Yang tu yang kita nak bahaskan. Dan suluh ataupun berdamai ni, maksudnya apa? Maksudnya adalah menghentikan pertelagahan. Itu maksud berdamai. Menghentikan pertelagahan. Dan orang yang orang Islam lah sebenarnya. Orang Islam ni memang sifat dia suka kepada perdamaian. Ya. Antara dosa yang berat lah, yang besar, yang disebut sebagai an-namimah. Namimah ni apa? Dalam bahasa Melayu kita terjemah mengadu domba. Mengadu domba. Mengadu domba ataupun kita panggil batu api. Elok-elok nak reda dia batu api kan. Cetuskan balik api sehingga semarak balik pergaduhan ataupun pemusuhan antara kedua belah pihak. Kita pernah sebut sebelum ini perdamaian ataupun berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak ini sangat disukai oleh syarak. Sehingga kan apa? Sehingga kan kalau dia berbohong untuk itu pun dibenarkan. Dia bohong. Suami tu dia cakap kata isteri ni betul-betul sayang, cinta. Sebenarnya ayat-ayat itu diungkapkan untuk menyatupadukan hubungan antara suami isteri, walaupun dengan cara berbohong. Ia dibenarkan dalam syarak. Cuma perdamaian tak dibenarkan kalau sampai nak mengharamkan benda yang halal. Tak boleh. Tak apalah kita damai. Kita kira bolehlah minum arak, berdamai. Tak boleh. Nabi SAW bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin. Perdamaian ni boleh dibenarkan di kalangan orang Islam, kecuali perdamaian yang menghalalkan benda yang haram. Illa sulhan ahalla haraman atau harrama halalan. Ataupun dia mengharamkan benda yang halal. Kemudian kita tengok kepada bait syair yang pertama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. As-sulhu jaizun ma'al iqrari in sabaqat khusumatul inkari. Baik, maksudnya suluh
adalah harus dalam keadaan yang didakwa mengakui hak kepada pendakwa selepas berlaku pertikaian tanpa pengingkaran terhadap dakwaan. Selepas apa tadi terjemahannya? Selepas berlaku pertikaian tanpa pengingkaran terhadap dakwaan. Kita ingatkan balik perdamaian yang kita nak belajar pada pagi ini adalah berkaitan dengan isu-isu kewangan. As-sulhu jaizun ma'al iqrar. Suluh dibenarkan bersama dengan pengakuan. Sekiranya didahului oleh pertikaian. Maksudnya berlakunya pergeseran, pertikaian tentang sesuatu hak. Dan akhir sekali membawa kepada pihak yang didakwa itu mengaku betul lah. Contohnya pertikaian itu dalam soal berhutang misalnya. Dia mendakwa, Ahmad, kau ada hutang aku 1,000. Ada sedikit pertikaian pada peringkat awal dan akhirnya Ahmad mengaku ya. Saya betul. Itu yang disebut ikrar tu. Dia mengikrar dan dia mengakui bahawasanya wujudnya hutang si fulan ke atas diri dia yang dia kena bayar. Ya. Cuma apa? Cuma dia nak buat suluh. Itu dia panggil. Dia nak buat suluh macam mana? Nak buat suluh supaya kita lain nak buat penyelarasan semula hutang tu. Maknanya daripada 1,000 tu bagi diskaun. Ya. Bagi diskaun separuh. Ataupun daripada bayar dalam bentuk wang ringgit, bayar dalam bentuk barang fizikal misalnya. Itulah suluh. Suluh ni dibuat adalah antaranya untuk menyelesaikan masalah kewangan yang ada atas satu orang. Jadi syarat dia apa? Dia kena mengakui dulu bahawasanya ya betul. Saya ada berhutang dengan tuan, dengan kamu 1,000 ringgit dan kita buat suluh. Ya. Suluh lah. Saya minta, saya mohon supaya bagi diskaun misalnya. Kalau bagi diskaun saya bayar sekarang misalnya kan. Itu bentuk suluh. Dan suluh ni dia boleh berlaku dengan pelbagai cara. Kita boleh ambil juga tajuk ni sebagai cara untuk menyelesaikan hutang. Penyelarasan semula hutang. Kita lihat kadang-kadang bila hutang yang tertunggak itu dibuat penyelarasan dengan pihak berkepentingan, pelbagai cara dibuat. Antaranya cara dibuat adalah menambah masa. Menambah masa. Daripada 10 tahun jadi 20 tahun. Ya. Dan apabila daripada 10 tahun jadi 20 tahun, maknanya bulanan itu akan berkurangan dan memudahkan ataupun meringankan beban pihak yang berhutang. Ataupun dengan jalan diskaun. Potongan sehingga separuh daripada hutang misalnya. Ataupun suluh itu juga boleh berlaku dengan kita kata swap. Dengan jalan swap. Replace, tukar. Sesama. Daripada kata kalau saya nak bayar pakai duit ni, saya tak ada duit. Saya tak ada cash. Tapi saya ada barang. Misalnya saya ada aset, saya ada property, saya ada itu, saya ada ini. Mau tak kita tukar? Ya. Tukar. Hutang yang sepatutnya saya bayar dalam bentuk wang ringgit, saya bayar dalam bentuk misalnya kereta saya atau motor saya. Kalau hutang lebih besar mungkin melibatkan tanah, melibatkan rumah, property. Ia juga boleh. Ia berdasarkan persetujuan pihak pemegang kepentingan. Siapa pemegang kepentingan? Pemihutang. Yang bagi hutang itu, dia yang berkepentingan. So kalau dia rasa nak bagi diskaun, dia boleh buat suluh. Jadi aku buat suluh dengan kau atas separuh sahaja daripada hutang yang asal misalnya. Ataupun suluh daripada duitnya 10,000 kepada sebiji motor misalnya. Itu dia panggil twist. Bukan twist lah, swap, replace, apa pun bahasa yang digunakan. Itu jalan-jalan dan bila kita belajar tajuk, nampak tidaklah terbelenggu ataupun stuck kepada satu cara saja untuk melunaskan hutang. Boleh dirunding. Boleh dirunding dengan cara-cara seperti yang disebutkan tadi. Kemudian kata pengarang, wa huwa bi ba'dil mudda'a fil 'aini hibatun
au bara'atun fid daini. Baik, maksudnya suluh dengan separuh daripada barang dakwaan adalah hibah pada masa ain atau ribat pada masalah hutang. Pada masalah hutang. Suluh ni dia boleh berlaku pada ain, satu lagi pada dain. Pada ain ni misalnya, satu orang tu dia dakwa. Rumah yang kau duduk tu, ataupun tanah yang kau duduk ni tanah aku. Ya. Berlakulah sedikit pertikaian pada peringkat awal, kemudian pihak yang mendiami tanah itu mengakui, ya betul, ini tanah kau. Ini sebenarnya ayah kau dulu pinjamkan dekat ayah aku. Jadi kadang berlaku macam tu. Waris tak sedar sebab dia yang dia nampak ayah dia duduk rumah itu. Rupa-rupanya rumah yang ayah dia duduk tu bukan rumah ayah. Ya. Mungkin dipinjamkan oleh kawan dia. Dan apabila berlakunya kematian, mereka menyangka ini termasuk daripada harta waris. Sebenarnya tak. Datanglah waris sebenar kepada rumah ataupun kepada tanah, dan setelah diselidiki mengakui. Pada peringkat permulaan berlakunya pengingkaran ataupun tidak bersetuju, kemudian akhirnya mengaku, dan sekarang nak buat suluh. Jadi nak buat suluh ni, misalnya cara dia buat suluh ni, okey, tanah ni kami dah duduk dah ni, buatlah suluh. Suluh dia macam mana? Okey, tak apalah. Dia suluh ni boleh daripada pihak pemunya. Dia kata, kamu dah duduk lama, suluh separuh tanah saja saya nak. Separuh lagi kamu duduklah. Separuh lagi kamu duduk. Saya bersuluh kepada kamu atas separuh saja daripada hak saya. Ini maknanya apa? Asalnya hak dia 100%. Bila dia bersuluh separuh, maknanya separuh lagi itu apa? Separuh lagi itu dia hebahkan. Itu sebut hebah tu. Maknanya separuh lagi dia hebahkan kepada pihak yang sebelah lagi. Bila suluh berlaku atas ain dan kepada separuh saja daripada barang, maknanya dia hanya ambil separuh lagi daripada barang fizikal itu. Contoh yang kita berikan tadi dalam bentuk tanah, dia telah hebahkan kepada pihak yang sebelah lagi. Ataupun kalau suluh itu dalam bentuk hutang, yang kita sebut tadi diskaun lah. Ya. Okey, tak apalah saya suluh kau bayar separuh je. Ya. Bayar separuh, bayar 50%. Apa makna dia? Asalnya hutang dia 100,000, minta bayar separuh je. Maknanya apa? Maknanya bayar separuh, maknanya bayar apa? 50,000 kan? So 50,000 lagi? Ya. 50,000 lagi dihebahkan, ataupun dalam bahasanya dipanggil ribat. Ataupun ibrak. Ibrak. Diskaun itu sebenarnya, hakikat diskaun sebenarnya pihak pemiutang memberi. Seolah-olahnya dia telah bagi kau orang ni 50,000 percuma. Aku nak 50,000 hak aku saja. Yang 50,000 yang hak aku asalnya aku kira bagi kepada kamu. Itulah hakikat di balik tabirnya. Okey, baik Ustaz, jelas sayang saya. Itu syair yang pertama, syair yang kedua yang kita belajar, yang kita faham, dan kita akan sambung lagi selepas ni insya-Allah. 1-2 syair lagi untuk kita fahamkan dengan lebih lanjut tentang tajuk suluh atau perdamaian. Okey, kita lihat seketika untuk anda. Kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 011-2904-004. Kita rehat seketika, kembali selepas ini. عن سيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي علي. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah bahawa Sayyidina wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, si bakhil itu adalah orang yang aku disebut di sisinya, namun dia tidak berselawat ke atasku. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, diceritakan bahawa junjungan Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari menaiki anak tangga mimbarnya lalu mengucapkan amin. Baginda naik satu lagi anak tangga lalu mengucapkan amin. Kemudian baginda naik satu lagi anak tangga lalu mengucapkan amin. Sayyidina Mu'ad radhiyallahu anhu lantas bertanya kepada baginda mengenai aminnya tadi. Lalu sabda junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam telah datang kepadaku lalu berkata, ya Muhammad, barang siapa disebut namamu di sisinya lalu tidak dia berselawat kepadamu, maka mati dia, maka masuklah dia ke dalam neraka dan Allah pun menjauhkannya. Wahai Muhammad, ucapkanlah amin.
maka aku pun mengucapkan amin. Begitulah juga dengan orang yang masuk ke bulan Ramadan tapi amalannya tidak diterima, lalu mati dia. Dan begitulah bagi orang yang dapat hidup bersama kedua ibu bapanya atau salah seorang darinya tapi tidak berbakti kepada keduanya, lalu mati, juga menerima nasib yang sama. Wa an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah. Mafhumnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa lupa selawat ke atasku, sesungguhnya dia lupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Wa an Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajlisu qaumun majlisan la yusalluna fihi 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan wa in dakhalul jannah lima yarawna min ats-thawab. Mafhumnya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, satu kaum itu apabila duduk dalam satu majlis lalu mereka tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya jadilah majlis itu sesalan ke atas mereka. Walaupun mereka masuk syurga sekalipun, mereka tetap menyesal kerana melihat betapa besarnya kerugian pahala tidak berselawat di majlis itu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Pastinya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq Saleh, temankan untuk inspirasi ilmu waktu ini. Dan kita berada di rancangan Tahsinul Ibadah bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Dan anda boleh tonton sekarang di YouTube, di Facebook IKIM, sebab kita ada siaran langsung dekat situ. Kalau ada pertanyaan soalan, boleh saja hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900400. Kejap lagi kita akan ada juga sesi soal jawab berkaitan dengan ibadah. Kita nak sambung lagi perkongsian kita dalam tajuk suluh atau perdamaian. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi siwahu bay'un aw ijarah wad-daru lis-sukna huwa al-i'arah. Baik, maksudnya suluh yang terjadi dengan selainnya diambil kira hukumnya sebagai jual, beli atau sewa. Maka rumah yang didudukinya dikira sebagai akad pinjaman. Suluh juga seperti yang saya sebut tadi, dia boleh berlaku dengan pertama tadi yang kita sebut tadi tu, dia berlaku dengan cara memberi diskaun. Dia bagi diskaun. Bayar separuh je. Atau pulang separuh sahaja. Maknanya barang yang samalah, cuma separuh. Suluh juga boleh dilakukan dengan cara wafi siwahu. Wafi siwahu maksudnya suluh itu berlaku dengan kita deal ataupun kita nego, kita kompromi barang lain. Hutangnya duit, tapi bayarnya barang. Misal, ataupun hutangnya barang, tapi bayarnya duit. Begitu. Itu yang dimaksudkan wafi siwahu. So, kalaulah dua pihak bersetuju suluh itu dibuat atas membayar selain daripada barang yang dipertanggungjawabkan, boleh tak? Boleh. Dan dia dikira sebagai baik. Dia dikira sebagai jual beli. Seolah-olahnya. Dia macam mana? Seolah-olahnya, contohlah saya ni hutang dengan dia 10,000 misalnya. Dan kita buat suluh dengan sebiji motor. Sebiji motor. Ya. Jadi hakikatnya apa yang sedang berlaku? Hakikatnya seolah-olah motor saya tu dia beli dengan bayaran hutang yang saya kena bayar dengan dia yang 10,000 tadi. Itu dia punya cara settlement dia. Selesaikan dia. Jadi okey, ambil motor ni kira hutang settle. Okey. Hakikat dia apa yang sedang berlaku? Hakikat dia apa yang sedang berlaku sebenarnya adalah apa? Adalah dia beli motor saya dengan hutang dia yang saya kena bayar tu
So dia ambil motor ni, kira hutang settle. Hakikatnya telah berlaku jual beli. Telah berlaku jual beli. Ataupun boleh juga dengan ijarah. Ijarah ni maknanya sewaan. Macam mana cara dia? Cara dia adalah misalnya okey, kau ada hutang 10,000. Aku nak kita suluh lah, buat suluh. Rumah kau yang kau ada rumah sewa tu, kau bagi aku untuk menggunakannya selama 6 bulan. 6 bulan. Macam tu dia punya deal dia. Contohnya dia setujulah. Pasal 6 bulan tu kira rumah sewa tu aku yang mempunyai hak pada dia selama 6 bulan ke selama setahun ke. Ikutlah negotiate dia macam mana. Maka sebenarnya apa hakikat yang sedang berlaku? Hakikat yang sedang berlaku seolah-olahnya dia telah menyewakan rumah sewa dia kepada kita selama 6 bulan ataupun selama setahun. Bayaran dia tu adalah hutang dia yang kita kena bayar. Maksudnya selama setahun kira rumah tu aku ada hak dan hutang tu settle. Sebenarnya sedang berlaku apa? Kita sewa rumah tu tapi dengan bayaran hutang. Nampak? Ataupun dia kata okey, kita duduk rumah. Dia kata tak apalah, rumah ni aku bagi kau duduk. Bagi kau duduk. Sepatutnya rumah tu kena pulangkan balik kepada tuan dia, tapi tuan dia tu kata oleh kerana kau dah mengaku, kau duduklah rumah ni setahun. Duduklah rumah ni setahun. So sebenarnya apa yang sedang berlaku? Apa yang sedang berlaku? Sedang berlaku akad pinjaman. Itu disebut tadi tu. Sedang berlaku akad pinjaman. Pinjaman ni maksudnya pinjamkan barang. Iaitu pihak pemilik rumah telah meminjamkan rumah dia kepada pihak yang satu lagi. Itu nampak ada pelbagai cara settlement yang boleh difikirkan untuk menyelesaikan masalah. Sebab kalau kita bercita-cita untuk mencipta perdamaian, akan adalah jalan-jalannya tu. Jalan-jalan. Settlement ni macam mana nak selesaikan. Sebenarnya syarak menganjurkan kalau orang ada berhutang. Settlement yang pertama paling basic sekali, wa in kana dzu usratin, kalau orang tu dia didapati memang susah, tak mampu, kita nak kejar dia macam mana? Kita nak ligan dia, kita nak paksa dia memang tak ada barang. Dia tak mampu. Dia memang tak boleh. Maka syarak kata dengan senang hati, wa in kana dzu usratin fa naziratun, bagi masa, bagi tempoh sampai dia mampu. Dan setiap hari yang kita bagi dia tangguh bayar hutang itu, setiap hari itulah kita dikira bersedekah kepada dia. Ada hikmah tu kan. Itu hikmah dia. Yang salahnya apa? Yang salahnya adalah orang yang dia mampu untuk bayar hutang, tapi dia tak bayar hutang. Itu yang Nabi sebut matlul ghaniyyi zulmun. Penangguhan pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah merupakan satu daripada kezaliman. Jadi itu bait syair yang kita dapat baca pada pagi ini. Kita ada masa lagi ke? Ada sikit lagi Ustaz, tapi kita nak rehat sebab ada soalan-soalan Ustaz yang kita akan jawab selepas ni. Sebab ada sahabat-sahabat kita yang dah bermula hantarkan ke talian WhatsApp konti soalannya di talian konti kita 011-29004-004 dan juga soalan yang kita dapat dekat sini. Ustaz, kalau suluh ni perlu tak ada agreement, surat perjanjian hitam dan putih? Nanti kita bincang selepas ni insya-Allah. Okey, kita rehat seketika dan untuk anda kekal bersama IKIM FM dan teruskan hantar ke talian WhatsApp kita soalan anda, juga ke talian di Facebook Live, di YouTube Live IKIM. Kita akan kembali selepas ni untuk bincang-bincang selanjutnya. Kekal bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera, syuruhin IKIM FM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Hasad
suatu penyakit hati yang sepatutnya dihindari oleh siapapun yang bekerja. Kerana hasad itu akan menyebabkan seseorang selalu sedih apabila melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Pun begitu, ia tidak sama dengan ghibthah. Hasad itu adalah inginkan akan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain dicabut, dihilangkan. Berbeza dengan ghibthah. Ghibthah itu juga seperti hasad tetapi dibolehkan di dalam Islam, iaitu melihat nikmat yang diberikan kepada orang lain oleh Allah, inginkan juga Allah berikan nikmat itu kepada kita supaya kita mendapat suatu motivasi dalam pekerjaan, tetapi tidak inginkan nikmat yang diberikan kepada orang itu hilang. Maka yang digalakkan di dalam Islam adalah ghibthah, supaya ada semangat untuk kita berlumba-lumba berbuat sesuatu yang lebih baik dan lebih bagus. Marilah kita membuka pintu hati, sebab pengajian itu bukan bermula setelah salam diberi dan helaian kitab diselak, tetapi ilmu hanya bermula saat seseorang itu membuka pintu hatinya. Dan kita doa yang bersama-sama dengan kita adalah menjadi seperti mata lebah yang akan sentiasa mencari kebaikan walaupun terbangnya di tempat sampah, tetapi tidak menjadi seperti lalat yang walaupun terbang di taman bunga tetapi matanya yang nampak adalah najis dan benda tak elok. Ya, pilihan ada pada tangan kita, maka sebab itu untuk kita kenal, maka kalau kita tahu yang kita nampak tak baik, yang kita perhati tak baik, yang kita tak dengar tak baik, maka takut kita ni rupanya bukan mata lebah tetapi mata lalat. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM FM, inspirasi utama anda. Kembali bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Syukur, Alhamdulillah, kita masih lagi berada di rancangan Tasmir Ibadah bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Dan anda boleh juga tonton di YouTube, di Facebook Live IKIM FM sekarang, sebab kita nak sembang-sembang, fahamkan lagi tentang isu ibadah ni. Jom, kita ada sesi soal jawab juga ketika ini. Kita nak ke Kulai, Johor bersama dengan sahabat kita ni, Rizal, Encik Rizal bertanya. Okey Ustaz, kalau suluh ni, perdamaian ni, perlu ke ada agreement, surat, perjanjian hitam putih? Bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang sesama kamu, faktubuh, hendaklah kamu menulisnya. Wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Iaitu dalam ayat ini, dia panggil ayat hutang, memberi galakan supaya menulis, dan disebut janganlah enggan, janganlah malas untuk menulis, kerana menulis itu akan menjadi backup untuk masa-masa yang akan datang. Daripada segi sah ataupun tidak sahnya suluh, tak disyaratkan tulis, tak disyaratkan pun hitam putih. Tetapi kita fahamlah di zaman yang seperti ini, kita panggil akhir zaman ni, mungkin akan berlaku dakwa-dakwi, engkar mengengkari. Eloklah sebarang agreement, sebarang akad yang kita buat dijalankan bersama dengan hitam putih. Kerana kalau tak ada hitam putih, mungkin akan berlaku ghostan, reverse ghostan, dan U-turn. Dan kita tak ada apa-apa yang boleh backup kita bahawasanya sebenarnya kita ni dah settle dah. Manusia kan berubah-ubah hatinya, maka biarlah ada sesuatu hitam putih yang boleh menjadi penguat dakwaan kita pada masa yang akan datang. Okey, baik Ustaz. Soalan hutang penghutang juga Ustaz yang kita dapat di dalam Facebook, baru saja masuk soalan ini. Okey, dari Nur Sihar Jamaluddin, itu Facebook beliau. Okey, beliau ada tanya berkaitan dengan isu hutang dan juga penghutang. Ustaz, kalau waris penghutang iaitu arwah menangguh bayar hutang dengan alasan rumah tidak terjual, sedangkan semua waris mampu, apa yang perlu dibuat Ustaz, sebab arwah dah meninggal lama? Arti kata lain, no urgency untuk bayar hutang. Bagaimana Ustaz? Membayar hutang si mati tidaklah menjadi tanggungjawab wajib ke atas waris melalui harta mereka sendiri, tidak. Waris tidak wajib
membayar hutang si mati menggunakan harta mereka sendiri, tidak wajib. Kewajipan membayar hutang itu hanyalah melalui harta yang ditinggalkan oleh si mati. Bahkan harta faraid, harta pusaka tak boleh dibahagi-bahagikan selagi mana hutang belum selesai. Hutang belum selesai dengan makna belum dibayar ataupun belum dihalalkan. Mungkin hutang tak bayar tapi pemiutang halalkan. Kita kira settle lah. Contoh dalam